Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid-murid. Apa khabar? Dah bersedia untuk pelajaran kita hari ini? Saya harap awak dah bersedia semua dengan buku teks, buku tulis, buku latih tubi matematik, buku ultimate dan alat tulis. Tajuk kita hari ini ialah operasi bergabung melibatkan wang. Saya akan rujuk 100% semuanya dalam buku teks. So, kamu boleh buka buku teks, muka surat 99. Untuk operasi bergabung melibatkan wang ni, cara dan operasinya sama saja dengan tajuk nombor. Jadi jangan risau, kita cuma ada simbol sahaja. Simbol ni sangat penting kalau dalam tajuk wang. Kalau kamu menulis jawapan tanpa ada simbol wang, itu bukan wang. Itu mungkin perpuluhan, itu mungkin nombor-nombor lain. Jadi berhati-hati bila kamu menjawab soalan yang melibatkan wang, kerana simbol wang hanya ada dua sahaja, iaitu RM dan SEN, sen. Jadi ingat, hati-hati bila kita buat operasi bergabung melibatkan wang, kita mesti ada simbol. Baiklah. Kamu telah pelajari operasi bergabung nombor, betul? Jadi ia sama saja dengan tajuk operasi bergabung wang. Cuma ada operasi je tadi saya cakap. Jadi saya akan mulakan dengan ingat balik yang kita belajar nombor. Cuba tengok dekat skrin ni. Saya dah sediakan soalan. Soalan ni pun saya ambil daripada dalam buku teks. Saya hanya nak awak buat ingat balik, kita buat tanda untuk operasi yang mana dahulu. Contoh soalan A. Soalan A ni 70 tambah 13 darab 4. Yang mana satu kita kena selesaikan dahulu. Ingat lagi tak hukum BODMAS? BODMAS, apa hukum BODMAS? Siapa ingat? Kalau ingat boleh sebut. Bracket, operation, division, multiplication, addition, subtraction. Buat apa dulu? Buat tanda bracket dulu. Lepas tu cari lagi bahagi. Kalau jumpa bahagi, buat bahagi. Kalau jumpa darab, buat darab. Yang kedua akhir ialah tambah dan tolak. Jadi tambah dan tolak tak boleh buat dahulu. Soalan A. Tengok soalan A. Soalan A 70 tambah 13 darab 4. Kita jumpa tambah dulu kan? Jangan buat tambah. Kita tak boleh buat 70 tambah 13. Tak boleh. Mengapa tak boleh? Sebab 70 tambah 13 itu 13 tu bukan 70 punya. 13 tu ialah sifir. Sifir 13 darab 4. So kita tak boleh ganggu sifir. Jadi jangan buat tambah dulu. Buat darab. Jadi kita cari sifir dulu, iaitu 13 darab 4. 13 darab 4 tak boleh ubah mana-mana. Jadi awak tak boleh buat tambah dulu. Kena buat darab. Jadi saya nak awak buat kurungan. Tengok pada yang pen merah ni. Saya buat kurungan. Kurungan ni menunjukkan operasi yang kita akan buat dahulu. So 13 darab 4 kita dah buat kurungan kan? Kita darab dulu. Lepas itu barulah kita tambah dengan 70. Atau 70 tu kita tambahkan dengan hasil darab 13 darab 4 tadi. Ingat lagi soalan B pula. Tengok soalan B. 64 tolak 3 darab 5. Kita jumpa simbol apa? Simbol tolak dulu kan? Jangan buat kan? Kalau ikut hukum BODMAS, tolak tu yang kedua akhir kan? Jadi jangan buat dulu. Kita cari yang darab dengan bahagi dulu. Kita jumpa bahagi ke darab ni? Kita jumpa darab kan? So 3 darab 5 adalah sifir. 3 darab 5 adalah sifir. Jadi kita kena buat 3 darab 5 dululah. Buat kurungan dulu. Yang ini saya nak awak buat kurungan saja. Jumpa sifir darab, jumpa sifir bahagi, buat kurungan. Lepas buat kurungan, awak boleh selesaikan. Nampak soalan B, 3 darab 5, 15. 64 tolak 15. Maksud 64 tolak 3 darab 5 ialah 64 akan menolak hasil darab 3 darab 5. Ingat lagi So 64 tolak 3 darab 5, 15. Berapa? 64 tolak 15. Buatlah sikit.
Okey, macam tu je lah. Okey, itu saya bagi contoh. Okey, saya rasa boleh Okey, kita tengok soalan yang agak besar sikit tapi tak adalah susah pun. Jangan takut. Okey, kita tengok soalan J. Ada dua bracket, ada dua kurungan, iaitu 80,175 tolak 29,310. Lepas tu nak dibahagi lagi dengan 100 tolak 85. Apa yang perlu awak buat dahulu? Okey, awak kena buat dalam kurungan dahulu. Jadi carilah jawapan 80,175 tolak 29,310. Dapat jawapan, simpan dulu. Ingat lagi? Okey, lepas tu bahagi. Bahagi, jangan bahagi dulu. Cari operasi 100 tolak 18. Operasi tolak tu cari. 100 tolak 85 berapa? 100 tolak 85 15. So hasil tolak tadi bahagi dengan hasil tolak lagi satu. Kurungan ni nampak dekat skrin ni. Okey, saya pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey. Cuba tengok soalan dalam buku teks muka surat 99. Okey, ini dalam buku teks ya. Saya bagi tahu contoh ni macam mana nak jalan ke operasi. Okey, lebih kurang macam yang tadilah, yang basic, yang tajuk nombor kan. Okey, sekarang ni tengok pada soalan RM6,800 tambah 3 darab RM150. Okey, ni awak tengok soalan pun awak dah tahu kan. 6,800 nak tambah dengan 3. 3 tu tak ada apa-apa simbol. Mana boleh duit tambah dengan nombor? Kan? Duit mesti tambah dengan duit. Jadi sini saya nak awak buat kurungan. Tengok saya buat kurungan. Okey, untuk selesaikan yang mana satu dahulu. So kita selesaikan mana tadi? Operasi darab. Saya buat kurungan di sini. Operasi darab 3 darab 150. Di sini awak nampak sifar 3 mendarab 150. Okey. Kenapa cikgu tak boleh buat tambah? Memanglah tak boleh. Tak boleh. Tambah duit tak boleh tambah dengan nombor. Okey, kalau duit darab dengan nombor boleh. Ingat tu Okey, ini agak senang. Saya rasa awak boleh jawab semua. Okey, tengok pada contoh itu. Dia buat buat samalah macam yang saya beritahu tadi kan. Buat darab dahulu, lepas tu baru kita tambah. Tengok contoh diberi. Okey, jelas contoh yang diberi. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, contoh 2 dalam buku teks juga ya. Okey, hitung beza harga bagi 24 kotak susu secara borong dan runcit. Okey, jangan lupa bila soalan penyelesaian masalah melibatkan masalah, apa yang awak perlu tahu? Awak perlu tahu apa maklumat yang diberi. Apa maklumat yang diberi di sini? Harga runcit sekotak susu iaitu RM1.60. Itu maklumat tu. Okey. Yang kedua, harga borong untuk 24 kotak susu ialah RM27. Maknanya ada dua harga yang berbeza. Okey, satu kotak kecil dan satu kotak yang besar mengandungi kotak-kotak kecil sebanyak 24. Okey, itu maklumat yang awak perlu tahu. Okey, sekarang kita nak selesaikan beza. Soalan ni nak beza harga bagi 24 kotak susu secara borong dan runcit. Maksudnya, kena faham baik-baik harga bagi 24 kotak susu yang harga borong dan harga bagi 24 kotak susu yang runcit. Okey, boleh faham? Boleh faham? Okey, nampak ada orang kata soalan ni 24 kotak susu, harga dia 27, lepas tu tolak RM1.60. Salah awak kena baca soalan betul-betul. Hitung beza harga bagi 24 kotak susu secara borong dan runcit. Maksudnya kuantiti kotak susu tu masih lagi 24 yang secara borong dan 24 secara runcit. Okey, tengok operasi yang dijalankan. RM1.60 itu harga sekotak susu secara runcit kan. Darabkan dengan 24. Okey. Berapa? Tengok operasinya. Jawapannya ialah RM38.40. Dan
operasi tu kita kena cari dahulu, sebab yang ada di situ maklumat ialah untuk satu kotak susu. So kita kena darabkan dengan 24, kita akan dapat nilai RM38.40. So RM38.40 kita akan tolakkan dengan RM27. Maklumat dah ada kat situ diberi, kita tolakkan. Jadi itulah operasinya. Yang penting awak mesti tahu bagaimana awak nak menulis dalam bentuk ayat matematik dahulu. Sebelum awak selesaikan soalan ni, kena ada ayat matematik, iaitu 24 kotak darabkan dengan harga sekotak, iaitu RM1.60. Itu yang awak kena buat dulu, dan kemudian cari beza dengan menolak harga borong, iaitu RM27 untuk 24 kotak yang sama. Jelas penerangan saya? Okey, kita teruskan. Okey, muka surat 103. Tengok muka surat 103. Ini adalah latihan yang saya ambil daripada teks ya. Okey, jadi latihan ni kamu kena buat dalam buku latih to be. Okey, tengok situ saya ada bagi arahan. Okey. Soalan-soalan perlulah dijawab secara bentuk lazim. Jadi kat rumah tu janganlah pakai kalkulator Saya nak awak menulis dengan betul. Saya nak tengok jalan kerja. Okey. Selesai saja menjawab, semak. Kemudian ambil gambar, hantar ke dalam Telegram 5 UTM. Okey, latihan pengayaan ada. Ingat tak lagi buku modul ultimate ni? Okey, saya nak awak buat dalam muka surat 48 ada soalan wang dalam tu, tapi dia adalah darab dan bahagi. Okey, saya nak bagi clue sikit di sini. Kalau kita jumpa darab atau bahagi, buatlah mana satu, yang depan dulu. Okey, tak ada masalah. Yang saya tekankan di sini ialah bila ada darab bahagi tapi diselitkan tambah dan tolak. Darab dan bahagi adalah satu sifir. Tambah tolak tak boleh digabungkan dengan dalam sifir. Jadi itu yang saya terangkan tadi, mana yang perlu buat dulu. Okey. Tapi kalau jumpa soalan dalam buku ultimate nanti, jumpa soalan darab dan bahagi, awak jangan risau. Mana yang operasi yang awak jumpa dahulu, buat dahulu, tak ada masalah. Kalau katalah jumpa 5 darab 3 bahagi 5 darab 2 bahagi 5. 5 darab 2 berapa? 10. 10 bagi 5 2. Jadi buat je, ikut flow soalan tu, tak ada masalah. Okey. Okey, sekian saja sesi kita pada hari ini. Saya harap kamu semua dapat mencuba. Soalan tak banyak pun, sikit saja, boleh buat dalam masa 1 minggu. Tapi siapa siap awal, saya bagi markah lebih lah. Okey, jadi cepat-cepat siap Okey, cepat-cepat siap. Awak boleh ulang kaji tajuk-tajuk yang lain. Okey, terima kasih semua.